Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak-ampaan tu hang. Okey geng. Geng, aku nak tanya yang UMNO kan depa duk bawa slogan kestabilan. Dan apabila UMNO ni, Barisan Nasional ni kalah sewaktu pilihan raya ke-14, di awal-awal tu kerajaan Pakatan Harapan stabil je, steady je. Tak ada masalah-masalah apa-apa kan. Dan hanya ada masalah-masalah yang dicipta oleh Barisan Nasional, masalah-masalah yang dicipta oleh parti PAS kan. Lepas tu masalah fitnah yang dikeluarkan oleh PAS, oleh UMNO, soal tabung haji lah, soal itu, soal ini, soal agama, soal bangsa, soal raja-raja. Sedangkan benda-benda tu semua tak berlaku pun, tak terjadi pun. Jadi cuba apa fikir, waktu zaman Pakatan Harapan 22 bulan, dekat mana depa ke parti PAS, UMNO, depa duk berhimpun, duk Melayu, duk Islam, duk Melayu, duduk Islam. Zaman Pakatan Harapan, padang merebuk tu jadi sawah padi, jadi bendang. Bukan sebab apa, kononnya mendapat rahmat disebabkan berusaha untuk apa? Untuk melaksanakan RUU 355. So apa yang berlaku? Siapa yang memberikan huru-hara di dalam Malaysia? Siapa yang memberikan masalah di dalam kerajaan? Dan kalau hampa ingat, ucapan Haji Hadi dalam masa bulan ni adalah, Haji Hadi dia ada berucap dulu sebelum Pakatan Harapan jatuh. Pakatan Harapan ada buat rundingan. Parti PAS ada buat perbincangan untuk nak pecahkan Pakatan Harapan. Dan parti PAS dia sendiri cakap dia membuat rundingan bersama Parti Bersatu dan Parti UMNO. Lepas tu dah cakap lah, demi agama lah, demi bangsa lah, demi itu, demi ini. Lepas tu bom, mereka buat maruah Melayu kan, kononnya maruah Melayu. Sedangkan muka-muka yang pi dekat event maruah Melayu tu, depa lah pemusnah Melayu, depa lah yang penghancur Melayu, depa lah yang menjual tanah Melayu. Hak tu geng-geng PAS dok buat pejam mata, dok buat macam tak ada apa-apa. Kita boleh nilai sendiri lah geng. Kita boleh buka mata kita geng. Dan setelah apa fitnah kan yang dibawa oleh PAS, oleh UMNO, sikit demi sikit Pakatan Harapan makin menang balik kan. Malah bila PAS atau UMNO fitnah Pakatan Harapan, salah satunya dia macam Dr. Mujahid lah, fitnah Dr. Mujahid. Bila ada fitnah, Dr. Mujahid jawab lah atas fitnah kenyataan yang dikeluarkan oleh si lebay PAS ni. Bila Dr. Mujahid dia macam menjawab atas kenyataan fitnah tu, terus lebay PAS ni, orang PAS, Haji Hadi ke apa ke, saman balik kepada Dr. Mujahid. Seperti mana Dr. Dasuki Rani, Ustaz Dasuki Rani, dia saman balik Dr. Mujahid. Dan apabila dah saman, of course akan naik mahkamah. Bila naik mahkamah, di situlah mahkamah akan siasat tabung haji apa di waktu bila kan, waktu start bermulanya Dr. Mujahid jadi Menteri Agama kan. Bila startnya Dr. Mujahid jadi Menteri Agama, waktu tu akan cek balik, akan siasat balik, jual kepada siapa. Mahkamah keluarkan kenyataan itu adalah tidak benar.
So selama ni geng-geng UMNO yang duk bawa kata tabung haji dijual, Pakatan Harapan jual aset-aset tabung haji kepada orang bukan Islam lah, depa fitnah macam-macam demi nak menjatuhkan balik Pakatan Harapan. Lalas depa sendiri kalah. Allah membuka balik, Allah tunjuk jalan balik kepada lebay-lebay ni. Hang selama ni yang handuk bawa kenyataan selama ni adalah kenyataan fitnah. Kenyataan yang tak berasas. Dan kita ni pula sebagai orang Melayu yang beragama Islam, kita tahu fitnah tu haram. Fitnah tu ibarat kita memakan daging manusia. Fitnah tu dosa dia lebih daripada membunuh. So orang-orang yang banyak sangat fitnah Pakatan Harapan adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam terhadap orang-orang Islam di dalam Pakatan Harapan. Dan malah ada juga orang-orang Islam yang ada dalam PAS, dalam UMNO, yang fitnah kepada orang-orang kafir, yang fitnah kepada Lim Guo Eng, ada lagi beberapa orang DAP. Terutamanya depa fitnah apa? Depa kata cimpeng tu pak menakan kepada Lim Guo Eng. Lepas tu bila dah naik mahkamah apa semua, Lim Guo Eng cakap, Lim Guo Eng keturunan Lim. Nama Lim. Huang Lim lah, apa Lim ni. Itu Lim Guo Eng punya keturunan. Lepas tu bapa kepada Lim Guo Eng adalah Lim Kit Siang. Itu keturunan depa. Cimpeng ni keturunan Chin. Chin Pao ke, Chin Le ke, Chin Lao ke. Itulah keturunan Cimpeng. So bila fitnah yang dikeluarkan oleh lebay-lebay PAS, orang-orang UMNO terhadap DAP, terhadap Pakatan Harapan, bila dah naik mahkamah, kalah di mahkamah. Kita pun, hang orang Islam, hang tahu fitnah tak boleh, tapi hang tetap melakukan fitnah. Hang tetap membawa fitnah. Hang tetap melakukan fitnah walaupun hang tahu Islam tak boleh fitnah. Jadi kita boleh tengoklah tara mana sangat keimanan ni lebay-lebay yang duk dah serban kopiah songkok di atas kepala ni. Sebab tu orang kata kita nak menuntut ilmu, kita jangan menuntut ilmu dengan kononnya ulama politik. Faham tak? Memanglah ada hadis politik kan, ada hadis yang membawa isu-isu persoalan tentang politik. Tapi dia politik ni dia ada baik dan dia ada buruk. Tapi bila seseorang tu yang membawa imej ulama berpolitik tapi dia tak ikut law politik, dia berfitnah, dia bercakap sesuka hati mak nenek dia. Inilah yang terjadi. Yang Haji Hadi dia duk kata, Pakatan Harapan penerima rasuah, pemberi rasuah. Pakatan Harapan ni menolak Raja-Raja Melayu, menolak ni macam untuk yang hak orang Melayu. Lepas tu menolak Islam, kufur, kan, tak beriman, kan, macam-macam dia kata dekat Pakatan Harapan. Tapi satu pun dia tak dapat buktikan. Atas apa tuduhan dan fitnah ada, satu pun dia tak dapat buktikan. Sedangkan orang PKR, dalam amanah, di dalam DAP ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Bukan parti agama. Tapi parti PAS ni dia buat, parti PAS tu pentaksub dia buat macam PAS tu adalah Islam lah, parti politik lah. Jangan dobak leceh, jangan dobak malu, dobak macam kita manusia yang tak berakal, mudah dipergunakan oleh lebay-lebay PAS. Jadi jangan buat leceh lah, geng. Okey, ambil tahu pasal politik, nilai ke semua parti-parti politik, dan
nilailah parti-parti politik yang membawa suara-suara hampa, yang membela hampa, yang memikirkan untuk rakyat-rakyat Malaysia dan ekonomi rakyat Malaysia. Dan apabila soal ekonomi kita dapat selesaikan, soal-soal masalah-masalah rakyat kita dapat selesaikan, barulah rakyat akan hidup dengan nyaman. Ketika itu kita bawa agama, rakyat pun sudah berkurang masalah ekonomi. Dan apabila kita tekankan untuk agama, lagi senanglah rakyat dapat luangkan masa untuk agama. Faham tak? Tapi dan apabila ekonomi kita teruk, imej negara teruk, ekonomi rakyat teruk, rakyat pun sehinggakan duk kena kerja pagi, petang, siang, malam, tak ada masa untuk agama. Apa akan jadi dengan agama Islam? So kita ekonomi ni penting sangat-sangat. Ekonomi rakyat sangat-sangat penting. Disebabkan ekonomi rakyat tu stabil, ekonomi rakyat tu cantik, rakyat akan ada masa untuk belajar agama. Orang PAS, orang UMNO, mereka tak fikirkan ni. Mereka hanya memikirkan kuasa. Jadi, fikir-fikirkan tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional. Sokonglah Pakatan Harapan. Assalamualaikum. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.